Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pusat Kesihatan Panaga merupakan pusat kesihatan pertama di negara ini yang memperoleh akreditasi dari Joint Commission International's JCI di bawah kategori pertubuhan penjagaan ambulatori. Dengan adanya akreditasi tersebut, ia menunjukkan pematuhan pusat berkenaan dengan piawaian penjagaan kesihatan antarabangsa bagi penjagaan pesakit dan pengurusan pertubuhan. Sehubungan itu, Majlis Akreditasi diadakan petang kemarin di Rimba. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Gold Seal of Approval dianugerahkan kepada pusat berkenaan pada 28 Oktober yang lalu. Anugerah itu adalah simbol kualiti yang mencerminkan komitmen sesebuah pertubuhan bagi memberikan penjagaan kesihatan yang selamat dan efektif serta patuh kepada amalan terbaik perniagaan. Tiga pelajar dianugerahkan skim beasiswa pendidikan Belia Negara Brunei Darussalam Republik Singapura daripada Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pengurusan Beasiswa. Majlis penganugerahan dan menandatangani perjanjian bagi skim beasiswa pendidikan Belia Negara Brunei Darussalam Republik Singapura sesi 2023-2024 itu berlangsung di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanah Bolkiah. Hadir yang berhormat Datin Seri Setia Dr. Dain Hajar Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, menandatangani bagi pihak kerajaan Kebahdulian Maha Mulia Dayang Rosimah Sumaimah binti Haji Matasim, pemangku pegawai tugas-tugas khas kanan, Ketua Jabatan Pengurusan Beasiswa, dan Tuan Sean Gross, Timbalan Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke negara Brunei Darussalam bagi pihak kerajaan Republik Singapura. Manakala para penerima beasiswa disertai oleh 2 orang penjamin yang terdiri daripada ibu bapa atau penjaga pelajar. Tiga pelajar yang dianugerahkan skim beasiswa pendidikan Belia Negara Brunei Darussalam Republik Singapura menzahirkan rasa syukur dan berterima kasih kepada Kerajaan Kebahdulian Maha Mulia kerana diberi peluang untuk melanjutkan pengajian di Republik Singapura dan akan memanfaatkan peluang itu dengan sebaiknya. Study hard and I will continue to work hard and hopefully I will make my parents and my country proud. My goal is to become an engineer or possibly become a pilot. If I can, I'll also become a journalist. I will benefit by Adatu. There's gonna be for example, I will study hard and I can make the country and my parents proud. After that, I want to plan on making Brunei a better place lah, and maybe also study some more lah. I tried to become lawyer or scientist. I felt very excited, trying to get myself ready for the those preparation. Props atau alat peragaan boleh menceriakan sesuatu majlis atau acara yang diadakan. Sesuai dengan trend peredaran semasa, perniagaan props membolehkan salah seorang pengusaha kecil-kecilan tempatan menceburkan diri dalam bidang perniagaan tersebut sejak tahun 2014. Dengan semangat dan impian yang baru, Dayang Siti Amanina binti Awang alias Muslim memberanikan diri dengan memperluaskan lagi perniagaannya menerusi bidang hiasan dengan membawakan nama propsku.bn. Dengan pengetahuan dan kemahiran yang ada, perusahaan tersebut juga mendapat sokongan suaminya. Pada 2014, Propsku ditubuhkan dan start 2014 bermulanya suka-suka sebenarnya.
And then plus aku kadang suka mendekor juga, mendesign, editing, atau aku punya suka my favorite things to do. Aku terfikir untuk buat macam why not apa yang aku suka ni aku buatkan business bah. So dari sana aku first thing aku buat, aku jual, terjual juga. Bertugas di salah sebuah pusat kesihatan di negara Brunei Darussalam, Dayang Siti Amanina percaya dan yakin bahawa komunikasi memainkan peranan yang penting bagi mereka yang berniaga. Mengetahui kehendak pelanggan dan cara terbaik untuk memberikan perkhidmatan adalah antara perkara yang perlu diambil kira untuk memberikan kepuasan bagi para pelanggan. Menurutnya, persaingan di luar sana tidak menghalang untuk terus bertahan dalam bidang perniagaan yang diceburi. Persaingan di luar banyak. Ramai sudah yang tahu macam mana mendekor, I know. Tapi Ta'ala sudah membagi rezeki masing-masing kan. So I know different decorator, different style, different idea, different touch. Itu masing-masing kadang customer memilih lah macam mana ia memilih mana satu yang ia percaya akan membuat. Seperti pengusaha yang lain, Dayang Siti Amanina mempunyai impian untuk mempunyai kedai dan pembantu sendiri berbekalkan harapan bagi membuka peluang pekerjaan di samping mengembangkan perniagaan. Hazimah Jalil melaporkan untuk Berita RTB. Universiti Brunei Darussalam UBD melalui Unit Kerohanian dan Khidmat Masyarakat menganjurkan bazar amal bagi projek misi Palestin. Projek tersebut dijalankan dengan tujuan mengumpulkan dana bagi tabung kemanusiaan Palestin serta memupuk sifat pemedulian, empati dan simpati dalam diri mahasiswa dan mahasiswi UBD khususnya dan juga orang ramai. Pelbagai acara dan aktiviti diadakan, antaranya jualan barangan terpakai, festival amal dan jerawara. Acara yang sedang berlangsung sehingga 21 Disember ini diadakan di Student Center UBD bermula pukul 9 pagi hingga 12.30 hari dan 1.30 petang sehingga 4.30 petang. Program yang diadakan ialah bagi membantu saudara kita ni yang berada di Palestin, terutama yang di Gaza yang masa ini dalam kesusahan. Harga yang kami tetapkan ialah serendah dari RM1 ke atas. Dan insya-Allah segala kutipan dan hasil jualan tersebut akan disumbangkan ataupun dikumpulkan dan kemudian akan diserahkan pada tabung kemanusiaan Palestin. Menyertai aktiviti kemasyarakatan bersama penduduk kampung, berkongsi maklumat tentang negara Brunei Darussalam dan mengadakan lawatan sambil belajar antara pengisian program Community Global Outreach kedua ke Malaysia. Program tersebut disertai oleh 3 mahasiswa dari Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan, Kupu SB. Program anjuran Fakulti Pendidikan Sains Kemasyarakatan Kupu SB dengan kerjasama mahasiswa-mahasiswa Nadi Al-Kawi Al-Amin, Fakulti Pendidikan Sains Kemasyarakatan Kupu SB ini berlangsung dari 4 hingga 12 Disember lalu. Sepanjang program dijalankan, para peserta memperoleh pelbagai pengalaman, pengetahuan dan informasi baharu. Ia juga diharap dapat meningkatkan keberanian mahasiswa untuk tampil menyampaikan tazkirah di hadapan orang ramai. Harapan saya ialah agar program Community Global Outreach CGO ini akan dapat diteruskan pada masa akan datang. Kerana ianya bukan sahaja dapat mendidik pelajar untuk menjalankan aktiviti kemasyarakatan dan aktiviti kerohanian, namun ia juga dapat mengeratkan tali silaturahim di antara dua buah negara dan kita dapat mengenali budaya dan adat negara luar dan kita juga dalam masa yang sama dapat memperkenalkan negara kita, negara Brunei Darussalam ke negara luar. Sebuah syarikat dikenakan kompaun RM1,000 kerana didapati melonggok bahan binaan dan mengakibatkan aliran air longkang tersekat dan kotor di kawasan belakang premis tersebut. Syarikat Fasiharia Enterprise di Kampung Pandan 4 daerah Blyde diberi tempoh selama 7 hari untuk menjelaskan denda RM1,000 jika didapati gagal membayar kompaun boleh didakwa di mahkamah.
Akta Miscellaneous Offence Penggal 30 Pindaan Baru 2021, kesalahan membuang sampah atau sebarang kotoran di tempat awam. Jika didapati bersalah, boleh dikenakan denda tidak lebih RM1,000 bagi kesalahan pertama dan tidak lebih RM3,000 bagi kesalahan kedua atau berikutnya. Operasi Bersepadu Sakat merupakan salah satu usaha berterusan agensi penguatkuasa undang-undang di negara ini dalam membenteras kegiatan yang melanggar peraturan yang dikuatkuasakan. Operasi Bersepadu itu menyasarkan beberapa buah lokasi di Mukim Kianggeh dan Mukim Gadong. Hasil daripada operasi bersepadu, 10 warga negara asing ditahan kerana gagal menunjukkan dokumen perjalanan yang sah, manakala seorang lagi dipercayai tinggal lebih masa di negara ini. 7 individu ditahan atas kesalahan Perintah Eksais 2006, iaitu memiliki barang tegahan dan minuman keras. Manakala hasil operasi di lokasi kedua, 11 warga negara asing ditahan. 2 daripadanya ditahan kerana gagal menunjukkan dokumen perjalanan yang sah. 1 hes kawat didapati di bawah Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah 2013. 3 individu ditahan kerana disyaki terlibat dengan kegiatan penyalahgunaan dadah dan 4 individu ditahan kerana memiliki barang tegahan kastam. Dalam operasi sakat di 2 lokasi berasingan di Mukim Gadong, seorang lelaki warga negara asing ditahan kerana bekerja dengan menggunakan pas lawatan. Sementara itu, 5 warga negara asing ditahan untuk siasatan lanjut terhadap pengesahan pasport serta jaminan pas lawatan dan dokumen yang berkaitan. Manakala 2 lagi ditahan kerana dipercayai bekerja bukan dengan majikan asal dan bekerja tidak mengikut jawatan yang tertera di dalam pasport.